Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita pada hari ini, iaitu ayat yang ke 37. Cuba kita ambil dua ayat hari ini. Surah Al-Anfal bagi peserta baru. Surah Al-Anfal ayat yang 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. صدق الله العظيم. Kita tengok ayat yang ke-37. Dia berkait sedikit dengan hujung ayat yang ke-36. Cuba tuan-tuan tengok ayat yang ke-36. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyaruna. Cuba terjemah wa dan alladzina kafaru, mereka telah kafir, iaitu orang-orang yang mereka telah kafir. Kita kena terjemah yuhsyaruna, mereka akan dihimpunkan ila jahannama, ke neraka jahannam. Maka ayat yang ke-37 ini menjelaskan kenapa. Apa perkataan yang pertama sekali? Li. Tu haraf apa namanya tu? Ya, haraf nasab. Haraf nasab dari segi fungsi baris, ya. Kalau fungsi baris dia dipanggil haraf nasab, li. Jumpa tak tuan-tuan haraf nasab? Apa fungsi haraf nasab ni? Membaris ataskan fi'il mudhari' yang selepas dia, iaitu apa dia? Yamiza. Asalnya yamizu. Huwa yamizu, bila masuk li yamiza. Itu dari segi fungsi baris, tetapi dari segi fungsi makna dia dipanggil apa? Lam apa ni? Ta'lil. Diagram warna purple. Cuba tengok diagram warna purple tuan-tuan. Hurufun nasbi, al-fi'il, fi'lul mudhari',
Al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' kan, kemudian jumpa tak huruf al-mudhari' al-mansub, jumpa? Tengah? Semua jumpa? Kemudian hurufun nasbi, huruf nasab, jumpa tak? Ya? Zainal entah kena jeling-jeling kat pakcik-pakcik entah tu. Ya? Diagram mana lupa nak bawa. Tak cukup dah. Okey. Jadi haraf nasab tu yang pertama apa? An. Yang kedua lan. Ketiga izan. Keempat kai. Kelima lamut ta'lil. Itu dinamakan lam tu ta'lil kerana peranan makna. Ta'lil makna memberi alasan. Kenapa orang kafir dihimpunkan dalam neraka Jahannam? Kerana itu li itu ta'lil itu menyatakan kerana. Sebab apa? Ta'lil. Ya. Okey, kalau kita bincang haraf, kadang-kadang kita kena tengok dua segi lah. Ya, satu segi dia akan berfungsi dalam masalah baris nasab. Yamizu bertukar kepada li yamiza. Itu fungsi baris. Tetapi dari segi fungsi makna, maka dia memberi alasan kenapa perbuatan itu dilakukan. Kenapa dihimpunkan orang-orang kafir dalam neraka Jahannam? Liyamiza. Perkataan seterusnya ialah yamiza. Asalnya yamizu. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Apa dhamir dia? Huwa. Ya? Huwa yamizu makna apa? Dia memisahkan, dia membezakan. Okey, fi'il mudhari' ya. Yamizu, tetapi bila masuk li, dia akan jadi yamiza. Fi'il mudhari'. Kena cari apa? Fa'il. Fa'il dia siapa? Ada dua kaedah mencari fa'il, tuan-tuan. Ulang kaji. Cari isim baris depan sekira melibatkan dhamir huwa dan hiya. Kaedah kedua, sekiranya kita tidak jumpa, maka kita kena cari apa, tuan-tuan? DYT. Dhamir yang tersembunyi, bukan melekat. Kalau dhamir melekat, DM. Ya, DM, DF, DM, DI. Itu dhamir melekat. Ini bukan dhamir melekat, yang tersembunyi di sebalik yamizu. Apa dia? Huwa. Cuba dengar saya cakap ni. Cuba tengok apa dhamir yang tersembunyi, itulah fa'il dia. Cuba dengar yamizuna. Apa dhamirnya? Hum. Hum tu fa'il dia. Ya, cuba dengar yamizna. Yamizna. Hunna makna mereka, membezakan. Dhamir dia itulah fa'il dia. Cuba tuan-tuan dengar tamizina. Kalau hiya tamizu saja. Ni tamizina. Kuning, kuning, kuning. Anti. Anti tamizina. Siapa tak jelas, kena tengok dalam diagram warna kuning. Ya, tuan-tuan mesti menguasai mana dhamir dia. Itulah fa'il dia. Engkau perempuan yang membezakan. Satu lagi, amizu. Ana amizu. Aku membezakan. Siapa fa'il dia? Ana. Itulah dhamir dan fa'il dia. Sama di sini kita kena tengok dua lah. Sama ada isim bagi depan selepas yamiza, ataupun kalau tak ada, kena cari dhamir yang tersembunyi. Ya, DYT. Ya. Ini ringkasan baru, tuan-tuan bukan duli yang teramat mulia. Siapa tak ingat, ingatlah duli yang teramat mulia. Maka itulah cara cari fa'il yang kedua, dhamir yang tersembunyi. Ada tak selepas dia isim bagi depan? Ada. Apa dia? Allah, bermakna dialah fa'il. Liyamizallahu, dialah pelakunya. Ya, jadi fa'il dia dah ada. Okey, kalau kita terjemah liyamizallahu, apa makna li? Kerana. Ya, untuk.
Sebab menyatakan kenapa nak dihimpunkan orang kafir dalam api neraka, supaya yamizah, memisahkan. Perlu sebut dia lagi tak? Tak perlu sebab fa'il dah ada. Supaya memisahkan. Fa'il macam mana nak terjemah? Oleh. Supaya, kalau bahasa Melayu moden, supaya Allah memisahkan. Ada tak maf'ul bih? Ada tak maf'ul bih? Maf'ul bih bagi apa? Atas mana dia? Al-khabithah. Mana mana al-khabithah? Yang buruk, yang kotor tu apa? Iaitu kekufuran. Kalau dalam tafsir saya, liyafsilal al-fariqal kafir, supaya Allah dapat membeza dan memisahkan kumpulan orang kafir dengan kumpulan yang satu lagi. Al-khabith, mana yang kotor ni, mana kumpulan orang kafir. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Kenapa isim ni bagi atas? Sebab dia maf'ulun bih. Kenapa dia tak ada tanwin? Kerana dia ada alif lam lagi. Sekarang kita nak menyimpulkan pelajaran kita yang selepas, yang sebelum ni. Kalau tuan-tuan teringat, dia ada beberapa sebab isim itu tidak ada tanwin. Pertama di sini sebab ada alif lam. Dia okey, kita kata ada alif lam, makna dia tak boleh tanwin. Kedua, cuba panggil semua maklumat tu. Apakah isim yang tak boleh alif lam? Seru maklumat tersebut. Ini mudhaf. Mudhaf kan tak boleh alif lam. Maknanya dia tidak ditanwinkan kerana dia bukan mudhaf. Bermakna selepas dia bukan mudhafun ilaih lah. Dia tak layak jadi mudhaf kerana dia ada alif lam. Satu lagi, ingat tak tuan-tuan, ada satu isim yang dia tak boleh alif lam dan tak boleh tanwin. Jahannam. Kita belajar minggu lepas. Jahannam boleh tanwin tak? Walladzina kafaru ila jahannam. Jahannam lepas ila bagi apa? Bawah ni jahannam bagi apa? Bagi atas. Minggu lepas kita bincang tak? Tak. Lalu ya. Fir'aun. Betul lah bang. Walaupun tak datang minggu lepas, tapi dia ingat Fir'aun. Okey, dia nama-nama ada dalam satu bab khas. Ada yang dipanggil dalam bahasa Arab, iaitu mamnu'. Apa makna mamnu'? Dilarang. Min, apa makna min? Dari. As-sarfi. As-sarfi ni susah nak diterjemahkan. Yang kita nampak, dia dilarang daripada 3 perkara. Dia isim ni tidak boleh alif lam, dia tidak boleh, dilarang daripada tanwin, dan dilarang daripada baris bawah. Contoh dia jahannam. Jahannam ni, nama neraka ni tak boleh ditanwinkan. Tak ada dalam Quran. Jahannamun, jahannamin, tak ada. Dan dia tak boleh di alif lam. Al-jahannam tak pernah ada. Tak juga pernah ada jahannami. Bukti dia, walladzina kafaru ila jahannama. Maka dia baris bawah dia pun ke atas. Cuba tuan-tuan tengok alamatul jar. Isim, diagram warna purple. Diagram warna purple, alamatul jar. Apa makna alamatul jar? Tanda-tanda baris bawah. Yang pertama, kasrah. Itu bagi bawah terang benderang. Itu dia panggil kasrah zahirah. Kedua, ya. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimun ke muslimin?
muslimin, maka kita guna ya baris bawah dia, tak guna muslimun, kita kena minal muslimin, guna ya. Ketiga fathah, itulah fathah. Walladzina kafaru ila jahannama, sepatut lepas haraf jar baris bawah, tetapi dia tanda bagi bawah dia dengan bagi atas. Ni kalau tuan-tuan nak tahu ni lah. Kalau tuan-tuan jumpa isim tu ada, ya, tidak ada tanwin ke, ya, dia ada alif lam ke, dia sebab dia tu yang pertama, kalau dia tak ditanwin sebab dia bukan tak ada, sebab dia ada alif lam. Kedua, dia bukan mudhaf. Yang ketiga, dia bukan mamnu' minas sarf. Inilah, ini ada dinyatakan pelajaran muka surat 60, muka surat 60 dalam kita punya buku. Ada mamnu' minas sarf, satu muka aja. Saya tak dapat tak sempat nak memuatkan contoh dia pada edisi pertama kita, tapi buku saya edisi 2 sudah saya muatkan contoh dia. Wa 'allama adama, Adam tak boleh. Ya bani Israil, Israil tak boleh. Ismail tak boleh. Yaqub tak boleh. Yusuf, nama-nama bani bukan Arab yang lebih daripada 3 huruf pun tak boleh. Makkah tak boleh. Mesir tak boleh. Ada dalam muka surat 60 tu. Kalau ada masa kita bincang. Okey, jadi dia bukan mudhaf lah ni, sebab dia ada alif lam. Liyamizallahu al-khabithah, dia bagi atas sebab maf'ulun bih. Liyamizallahu al-khabithah, kemudian min. Apa makna min? Dari. Kalau saya tak main tanda-tanda X, boleh dah? Boleh lah, sebab pelajaran kita dah ni peringkat cikgu dah ni, cikgu tadika. Tak apalah, lepas ni tuan-tuan mesti mengajar. Kalau tuan-tuan tak mengajar, memang hilang ilmu yang tuan-tuan buat ni. Yang belajar dah 2 tahun dah, berapa siri dah? 40? 52 dah malam ni. Oh, tuan-tuan boleh dah ajar orang dah. Ada orang tak ikut pun kelas kita ni, tapi dia dah khatamkan VCD saya tu yang mengajar kat sini 47. Habis dah, dia kata buat kat rumah je, tapi dia ada sikit basic lah. Lepas tu dia khatamkan saya punya surah Yasin 35 siri. Habis. Yasin saya bukan di sinilah, di tempat lain, tapi ada di situ. Banyak dah Kak Fauziah dah masukkan dalam YouTube. Kalau siapa nak ulang kaji, boleh juga. Yang paling penting nak ulang kaji ke tak, ataupun nak pegang agreement Ustaz Nasaruddin lagi tanpa ulang kaji. Ustaz Nasaruddin dah tinggalkan tuan-tuan jauh. Dia pergi jauh, tuan-tuan pegang lagi wasiat dia. Okey, jadi maknanya bila dia tengok VCD saya tu, dia dah boleh mengajar kawan-kawan kita lah, jiran, anak-anak, boleh insya-Allah. Liyamizal khabitha min at-tayyib. Apa makna at-tayyib? Yang baik. Kenapa dia bagi ke atas ni? Mina nak sambung, wasal, iaitu 2 huruf yang mati, iaitu min dengan al. Tak boleh berbunyi melainkan kita hidupkan yang pertama. Dia akan jadi minat tayyibi. Kalau hum al muflihun, dia akan jadi humul muflihun. Kalau qul Allahumma, qulillahumma. Kalau khairan al-wasiyah, khairanil, mana dapat nil tu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah.
Idza taraka khairan al-wasiyah. Macam mana nak baca? Kenapa nil tu dibaca? Sebab khairan itu tanwin dengan nun mati sama tak bunyi dia? Macam ni, khairan. Nun mati, bunyi nun mati. Ya, lepas tu al wasiyah. Maka kita bertembung dengan dua huruf yang mati. Maka hidupkan yang pertama dengan ni. Itu Quran Majid ada nun kecil itu. Tetapi dihapuskan, ya, kerana kita disiplin Rasam Osmani tidak boleh ditambah nun kecil ni. Ya, maka banyaklah orang terlanggar. Ya, apabila sampai kat sini dia akan terus lentung dia khairul wasiyah. Ya, bacaan yang sebenarnya ialah khairanil wasiyah. Macam mana kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad? Macam mana sambung dia? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Macam tu kan. Kalau kita sambungkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun alladzi khalaqal maut. Macam mana nak sambung? Qadirunilladzi ya? Di maknanya nun kecil itu ada untuk menyambungkan dua huruf yang mati. Begitu juga min. Biasa minal tayyib tak salah baca sebab dah dibariskan. Kalau kita baca qul Allahumma, qulillahumma, betul tak biasa baca? Betul biasanya. Sebab di baris bawah biasa orang terkeliru qulillah. Itu je lah. Sikit-sikit qulillahumma. Ya, sikit akan tersilap. Tapi baris dia dah ada. Ya, tapi yang ini dia tak ada baris. Kena buat sendiri barisnya. Di sini orang akan tersilap sikit. Okey tuan-tuan, ruangan iklan. Minat tayyibi. Al-khabis ini ditafsirkan ialah, kalau dalam tafsir saya, al-farid al-kafir, kumpulan orang kafir. At-tayyib yang baik, kumpulan orang beriman. Sebab itulah kenapa Allah mengumpulkan orang kafir itu dalam api neraka Jahannam. Cuba tuan-tuan terjemah semula. Li, untuk atau supaya, yamizallahu, sebut fa'il dulu, Allah memisahkan al-khabisa, yang buruk iaitu kumpulan orang kafir, min at-tayyibi, dari yang baik iaitu kumpulan orang beriman. Ya. Lepas tu apa perkataan dia? Okey. Ya tuan-tuan, apa dia? Wa. Haraf apa tu? Ataf. Lepas tu apa? Wa yaja apa mana? Yaj'ala, dia menjadikan. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Kenapa dia bagi atas? Dia mengulang. Kalau ma'tuf ni biasa pada isim, sebab dia perbincangan isim. Tetapi kalau fi'il, dia ni dia akan mengulang tu li semula. Yang sebenarnya, ya, dia sebut li yang tak nampak di situ. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib wa liyaj'ala. Itu yang kedua, alasan kedua kenapa Allah himpunkan orang kafir dalam api neraka Jahannam. Li, wali, dan supaya, yaj'ala, dia menjadikan. Okey, fi'il mudhari' itu ada fa'il tak? Mesti ada. Siapa fa'il dia? Fa'il dia siapa? Nak guna kaedah satu ke kaedah dua? Kaedah dua. Cari dhamir yang tersembunyi. Dhamir yang tersembunyi siapa? Huwa. Huwa tu siapa? Allah. Supaya dia, iaitu Allah, menjadikan. Mana maf'ul bih? Baris atas, iaitu al-khabith.
supaya dia iaitu Allah menjadikan yang buruk itu, iaitu orang kafir itu, kumpulan kafir itu. Lepas tu tuan-tuan, ba'dahum ba'dahu ba'dahu. Yarhamkallah. Okey tuan-tuan, dia bagi atas sebab apa tadi? Maf'ulun bih. Ba'da isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim. Kenapa dia bagi atas? Itu soalannya. Supaya dia iaitu Allah menjadikan yang buruk itu, iaitu kumpulan kafir itu, ba'dahu. Ni ayat yang ke berapa kita ni? Ayat yang ke-37. Ingat tak tuan-tuan? Pernah ke tuan-tuan belajar? Pernah sekali. Apa tu bab yang kita pernah belajar tu? Amma ba'du itu dal. Kalau amma ba'du tu itu dal. Itu ba'du. Dalam bab apa? Dalam bab dia ini bagi atas kenapa dulu? Okey, saya bagi jawapan dia kerana dia mengikut baris ni. Jadi mesti salah satu daripada berapa perkara? Daripada 4 perkara, iaitu termasuk dalam kumpulan tawabi'. Jom kita pergi tawabi' sekejap. Pernahkah tuan-tuan bincang benda ni? Iaitulah bab badal. Muka surat 194. 194. Adakah tuan-tuan? Bab badal ke bab taukid ya? Bab badal bab badal. Okey, badal, apa makna badal? Pertama dia mesti isim baris apa? Baris apa? Badal? Dia bukan ada baris. Dia hanya mengikut baris sebelum dia. Sebab wa yaj'alal khabitha ba'dahu. Kalau khabithi ba'dihi. Contoh dia ini badal ni yang abang pernah tanya lu, badal ni ganti, ni bukan ganti betul-betul. Yang sebenarnya macam mana kita nak kata, isim yang disebut sebagai ganti bahasa Melayu mungkin tak sesuai, benda yang sama. Dia kalau ganti kita buang tapi makna di segi makna lafaz badal tu ganti. Tapi orang Melayu bila fikir ganti, yang satu tu buang dengan benda yang lain. Tapi yang sebenarnya benda yang sama. Makna ganti tu dengan benda yang sama. Contoh, kita jangan tengok dia punya tajuk, tengok contoh je. Haraba, apa makna haraba? Yang bawah sekali contoh dia, muka surat 194. Haraba telah memerangi. Siapa fa'il dia? Al-Khalifatu. Okey, Al-Khalifah iaitu pemimpin itu, khalifah itu, badal ialah benda yang sama yang disebut selepas tu. Macam mana nak terjemah badal? Iaitu Abu Bakrin. Sebab Al-Khalifah tu bagi depan, dia akan jadi Abu Bakrin. Kalau Al-Khalifata
Aba Bakrin, dia akan jadi bagian atas, ikutlah. Kalau al-khalifati Abi Bakrin. Okey, dah ada lo maf'ul lebih di situ? Belum lagi. Bila al-murtaddin baru dia maf'ul lebih. Bukan maknanya telah memerangi oleh khalifah itu akan Abu Bakar, tak. Telah memerangi oleh khalifah itu, iaitu yang bernama Abu Bakar. Siapa maf'ul lebih dia? Al-murtaddin, orang-orang murtad. Nah tu. Saya kata contoh yang kedua, qara'tu al-kitabah. Mana makna qara'tu? Aku telah membaca. Mana maf'ul lebihnya? Al-kitabah, iaitu buku itu. Banyak mana? Nisfa, separuhnya. Itu dipanggil badal, iaitu separuh, bukan semua. Boleh kita kalau nak taruh semua, boleh juga. Kita akan kullahu, dia akan jadilah. Dia jadi baris atas tu sebab mengikut baris apa? Al-kitabah maf'ul lebih. Kalau anda kata lepas harf jar al-kitabi, dia akan jadi nisfihi. Kalau al-kitabu, nisfuhu. Macam tu. Okey, dua tu cukup untuk menerangkan badal. Dan di sini cuba terjemah wa. Ia ja'ala. Ini jangan lupa sebab dia bagi atas, sebab ada li yang tak nampak tu. Mengulang li sana. Supaya dia, iaitu Allah, menjadikan al-khabithah, yang buruk itu, iaitu kumpulan kafir itu, ba'dahu, iaitu sebahagiannya. Lepas tu apa dia? Ala. Lepas tu ba'din, atas sebahagian yang lain. Yang sebahagian tu kenapa Allah jadikan sebahagiannya ke atas sebahagian yang lain? Jadi apa? Jadi lepas tu dia cerita, ya, ambil satu kumpulan orang kafir, masukkan lagi dalam neraka satu kumpulan. Jadi apa? Kalau neraka sempit nampak bertindih, ya. Tapi dia nak katakan supaya bertindih-tindih, ya, melunggukkan orang kafir dalam api neraka kesemuanya. Ala ba'din. Okey, tuan-tuan, ba'dah dia bagi atas sebab apa tadi? Badal. Badal baris apa? Mengikut. Okey, satu markah. Kenapa dia tidak ada alif lam dan tanwin? Itu sebab mudhaf macam biasalah. Hu akan jadi apa? Mudhafun ilaih, kerana dhamir muttasil dengan isim, sebab dia ni isim. Dan ala ba'din, kenapa dia ada tanwin? Dia ada tanwin, dia bagi bawah sebab lepas harf jar dia ada tanwin. Isim, memanglah isim. Isim apa? Kenapa isim tu tak ada tanwin pula? Cuba simpulkan tu. Pertama, dia tak ada alif lam. Kedua, dia bukan mudhaf, dia tak ada jadi mudhaf. Kalau dia nak jadi mudhaf mesti jadi macam ni, buang tanwin dia. Ketiga, dia tidak termasuk dalam kumpulan mamnu' minas sarf. Itu kalau nak simpul kenapa dia ada tanwin tu, ya. Ala ba'din. Habis dalam ayat ni? Belum, tak habis lagi, ya. Ba'din. Fa. Lalu lepas Allah menjadikan kumpulan orang kafir itu, iaitu sebahagiannya atas sebahagian yang lain, apa terjadi? Fa apa ni? Haraf apa ni? Lalu fa apa? Haraf ataf. Okey, kemudian tuan-tuan, lepas tu apa? Yarkuma. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Bagi apa tu? Apa pasal bagi atas tu? Dia bukan tawabik yang isim. Tawabik ni semua isim. Tapi ada ni li tu. Faliyarkuma. Ni. Ini daripada sini dia nak ulang.
Sebab tu dia berfungsi membaris ataskan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' boleh bagi atas sebab haraf nasab ya. Liyamiza wali yaj'ala. Tu bagi atas. Wa fa liyarkuma, dan supaya, apa makna yarkuma? Dia menghimpun, mengumpulkan. Okey, dia mengumpulkan. Fi'il apa ni? Mudhari'. Kalau kita nak kata fi'il mudhari' bagi atas apa? Fi'il mudhari' apa? Mansub. Ini pun fi'il mudhari' mansub. Ini juga akan jadi mansub kerana ada huruf li. Ni tuan-tuan nampak tak li ni? Saya tanda merah ni supaya bukan marah, merah. Supaya tuan-tuan tak nampak. Memang tak nampak pun, tetapi diandaikan ada. Sebab tu dia tak akan berubah bagi fi'il mudhari' kecuali ada haraf nasab. Li yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'din fa liyarkuma. Bagi atas lagi, tapi tak nampak. Dia menghimpunkan. Fa'il dia siapa? Huwa tu siapa? Allah juga. Supaya dia iaitu Allah menghimpunkan. Lepas tu hu akan jadi apa tuan-tuan? Ni dhamir muttasil dengan apa ni? Dengan fi'il ke isim ni? Fi'il. Dia mesti jadi apa? Mesti jadi maf'ulun bih. Supaya dia iaitu Allah menghimpunkan hu. Nya ni apa? Orang kafir tadi dalam neraka Jahannam. Okey. Lepas tu jami'an. Okey, ada jami'an pula lagi tuan-tuan. Apa makna jami'an? Kesemuanya. Isim ke fi'il ke haraf? Kenapa dia bagi atas? Fi Jahannam. Ayat yang ke berapa tadi? 30? 37 lagi. Tawabi' ya. Mengikut ke? Lalu dia iaitu Allah menghimpunkannya, iaitu kumpulan orang kafir itu kesemuanya. Hal dalam keadaan kesemuanya sekali. Boleh setuju tuan-tuan? Kalau setuju, bolehlah. Saya pun terpaksa merujuk buku. Buku kata boleh. Maknanya dia bagi atas ni kerana hal. Dia menceritakan keadaan orang kafir itu kesemuanya. Okey, cuba tuan-tuan. Dah habis belum ayat tu? Uish, tak habis lagi. Banyaknya. Okey. Nak sambung kat mana? Dah masuk isyak dah? Dah. Tak dengar Ya Allah. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.